Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang begitu besar dikurniakan oleh Allah dan sentiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kerana segala kepujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujilah apapun, pujilah kepada siapapun, dan keindahan apapun, yang hakikatnya semua itu adalah kembali pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana maksud, sebagaimana disebutkan, alhamdulillah, yaitu segala puji adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita berkumpul untuk memuji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hakikatnya kepujian itu kembali kepada pencipta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepujian itu adalah merupakan miliknya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang apabila kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bermakna kita telah memzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kesyukuran ini bukan hanya nikmat itu akan diberikan lagi oleh Allah, bahkan dijanjikan dengan penambahan oleh Allah. La in syakartum la azidannakum, sekiranya kamu bersyukur, maka aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, pasti akan tambah akan nikmat itu. Demikian keinginan kita tidak lain adalah agar nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu mustamir, berterusan, bahkan sentiasa bertambah, dan tak ada nikmat yang paling besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, kecuali apabila seorang hamba itu akan sentiasa terjaga imannya, ditingkatkan ketakwaannya, dirahmati, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya cenderung kepada kebaikan, kepada insan yang baik. Oleh kerana itu di saat ini, ketika kepada kita berkumpul di tempat yang baik, membicarakan dengan pembicaraan yang baik, mendengar daripada kalam-kalam yang baik, dan juga kita mengingati kepada insan yang terbaik, mudah-mudahan itu tanda Allah Subhanahu wa taala mengasihi kepada kita dengan kurnia yang begitu besar, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah tambah lagi akan nikmat-nikmat seumpama ini, sehingga kita menjadi orang yang sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian besarnya daripada kurnia Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang hadir dalam majlis-majlis khair seperti ini, yang dibanggakan oleh para malaikat, majlis yang ada daripada sakinah, dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita di saat ini dihadiri oleh makhluk-makhluk Allah yang agung. Para malaikat pun turut hadir bersama kita di saat ini, bahkan lebih banyak daripada kita bertumpuk dan bertumpuk sampai ke samai dunia, sebagaimana yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih. Demikian besarnya fadilat perkumpulan seumpama ini, dan sudah tentulah walaupun kita berada dengan jangka waktu yang agak lama, mungkin kita merasa berat, merasa susah, mungkin kita merasa penat, merasa sakit, akan tetapi berbaloinya daripada apa yang kita rasa itu, kerana setiap apa yang kita rasa, kerana sandarannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandarannya ada kerana untuk kita membesarkan, mengagungkan Allah, untuk kita mengingati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikianlah kata Uthman bin Mad'un, ketika mana dia ditumbuk ketika itu oleh seorang yang pada waktu ketika mana dia menegakkan kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa taala, berlepas diri daripada jaminan seorang penguasa Mekah pada waktu itu, mengatakan, aku tak mahu lagi ketika ini engkau menjadi yang melindungi kepada aku, kerana aku ada pelindung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian naik seorang penyair, bersyair ketika itu menafikan kepada yaumul qiyamah, maka dia langsung bangkit dan membantah, kerana dia tidak ada pelindungan lagi. Pada waktu itu datang seorang, tumbuk kepadanya, jatuh dia. Kemudian ketika itu pelindungnya mengatakan, orang yang tadinya melindungi mengatakan, bukankah aku mengatakan, kata dia, kan aku dah kata biar aku ini menjadi penjamin kepada kamu. Kata Uthman bin Mad'un, kan kesian mata kamu, dah lebam dah. Kesian mata kamu, lebam. Kata Uthman bin Mad'un radhiyallahu anhu,
jangan kau kesiankan mata yang lebam ini. Kesiankan mata yang sebelahnya, kerana mata yang lebam ini nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang mata yang sebelah ini belum tentu lagi nanti dapat menjawab apa yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kaki kita lenguh, kalau kita rasa penat, ya, itu semuanya nanti akan menjadi kegembiraan kita nanti ketika ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sakitnya, susahnya, beratnya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh kerana itu, para as-sahabah mereka sanggup untuk mengorbankan jiwa dan harta mereka. Kenapa? Kerana semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, seorang as-sahabah yang ketika mana dalam peperangan Badar, dalam peperangan Uhud, ketika mana dia mengajak untuk berdoa, dia mengatakan, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, nanti kita saling berdoa dan kita saling aminkan di antara satu dengan yang lainnya, kata Abdullah bin Jahash. Waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, ya Allah, nanti ketika masuk dalam medan peperangan, temukan aku dengan orang yang hebat dan dapat aku menumpaskan dan dapat aku menumbangkan dia dalam medan perang tersebut. Diaminkan oleh Abdullah bin Jahash. Kemudian Abdullah bin Jahash mengangkat tangannya, mengatakan, ya Allah, nanti pertemukan aku dengan pahlawan-pahlawan kafir tersebut, dan aku dapat untuk berdepan dengan mereka, melawan dengan mereka, dan akhirnya aku gugur syahid, dan aku dipotong telinga dan juga hidungku. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu, merasa ragu, nak amin ke tak nak amin ni? Permintaannya itu lain, pelik. Maka mengatakan, wahai Abdullah, kenapa ini permintaanmu agar nanti jenazahmu dipotong hidung dan telinga? Maka dia mengatakan, agar nanti ketika aku dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika tanya di mana hidung dan telingamu, maka aku akan dapat menjawab, dianya hilang ketika mana berada di jalanmu ya Allah. Demikian keperhatian mereka adalah merupakan daripada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Biar susah, biar payah, biar apapun berat keadaannya, akan tetapi apabila dilakukan demi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, mempunyai nilai di sisi Allah. Kehadiran kita di sini bukan kehadiran yang pertama. Ada mungkin yang pertama, akan tetapi mudah-mudahan berterusan sampai bila-bila, yang nanti satu saat sampai umur kepada kita. Pada waktu itu pasti kita tidak akan dapat hadir lagi di sini. Akan tetapi yakin percayalah, setiap majlis yang akan hidup seperti ini, maka mudah-mudahan ganjaran yang mengalir terus kepada kita yang dulu pernah menghadiri, yang pernah meramaikan, yang pernah bermusyarakah, beraktivasi di dalam majlis seumpama ini. Nabi SAW dalam peperangan Tabuk, seperti mana disebutkan oleh Habib Muhammad tadi, ketika mana pergi ke sana, kemudian setelah itu kembali dalam cuaca yang sangat panas, mereka menempuh perjalanan, naik bukit, turun ke lembah. Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, inna fil Madinah, sesungguhnya di Madinah, dari jalan ada orang-orang yang mana mereka itu duduk di Madinah, akan tetapi apabila kamu berjalan dengan jalan yang susah dan penat ini, dan kamu telah menempuh daripada lembah dan turun masuk ke lembah manapun, la syarakukum fil ajri, mereka duduk di Madinah tapi mereka mendapatkan ganjaran yang sama seperti mana yang kamu tempuh. Susah payah yang kamu berjalan, lembah yang kamu turuni, itu semuanya mempunyai ganjaran setiap daripada langkah, setiap daripada apa kamu buat. Tapi mereka duduk di Madinah, tapi mereka mendapatkan ganjaran seperti mana yang kamu lakukan. Sahabat hairan, ya Rasulullah, kami penat, kami susah, kami menempuh perjalanan yang berat, tapi mereka duduk di Madinah senang. Kata Nabi SAW, kerana mereka ada uzur. Ketika itu mereka tak mampu hadir. Kalau mereka mampu, mereka akan hadir bersama pada waktu itu. Akan tetapi kerana mereka tidak mampu, walaupun mereka tidak hadir, mereka mendapatkan ganjaran apa yang kamu lakukan. Demikian tabungan-tabungan kebajikan yang sepatutnya kita buka di mana dalam kehidupan kita ini, sehingga ianya akan terus masuk ke dalam tabungan kita ketika mana kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Majlis seumpama ini merupakan daripada saham-saham yang cukup membawakan daripada kebaikan-kebaikan yang berterusan kepada kita. Oleh kerana itu, usaha-usaha yang dilakukan, baik daripada pihak masjid dan mereka-mereka yang memberikan sokongan, baik itu daripada pihak Pusat Khidmat Masyarakat Dun Kota Anggerik, begitu juga daripada Richwell, dan juga semua yang menyumbang daripada malam ini, pastilah dan yakinlah bahawa dia bukan hanya terhenti di saat itu. Kerana majlis ini bukan satu majlis sebenarnya yang kita bersama,
akan tetapi akan menyuburkan majlis-majlis yang lain di mana pun, kerana majlis yang mewangi seumpama ini. Kerana yang kita sebut adalah insan yang paling cantik, yang paling molek. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biarlah cuba dihalang, walaupun cuba disekat, tak ada yang mampu untuk menghalang daripada wangian yang akan keluar. Kerana wangian itu pasti akan dapat dihidu oleh hidung-hidung orang-orang yang mencari kepada wangian tersebut. Demikian sebaliknya, bau busuk juga tidak akan dapat untuk dihalang daripada dihidu, tetapi yang hanya yang akan menghidunya kepada orang-orang yang mencari kepada bau-bau yang busuk, pasti dia akan dapat untuk menemuinya. Maka demikian besarnya daripada kedudukan majlis seumpama ini yang akan menjadi sebab kepada kita untuk memperolehi daripada ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga memperolehi syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu terkenal dengan seorang yang sentiasa membenarkan kebenaran, bercakap benar, seorang yang sangat pemurah, seorang yang dikenali suka membantu kepada orang lain. Demikian besar tingginya dan kedudukan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di dalam akhlaknya yang mulia, apatah lagi ketika menjadi seorang khalifah dan menonjol betul daripada penampilan, daripada kepimpinan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Demikian Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, seorang yang sangat tegas akan tetapi perhatian kepada rakyatnya, sentiasa sibuk untuk memastikan semua daripada rakyatnya mendapatkan daripada keadilan, merasakan keamanan, tak mahu ada di antara mereka yang disyuaikan. Maka pernah mengatakan, kalau ada sekiranya keldai yang berjalan di pinggir sungai Furat tersandung dengan sebab jalan yang tak rata, masuk jatuh ke dalam Furat, maka aku akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian Al-Faruq Sayyidina Umar Al-Khattab dengan kepimpinannya, dengan keadilannya, dan juga dengan zuhud kehidupannya. Subhanallah. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang yang penuh dengan akhlak yang mulia, pemurah, yang mana dia telah didoakan oleh Rasulullah kerana dermanya yang tak berhenti. Setiap diminta oleh Rasulullah, tak ketinggalan Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman akan memberikannya, sehingga kata Rasulullah SAW, wahai Uthman, maka bagi kamu syurga, buatlah apa pun bagimu syurga. Kata baginda Rasulullah SAW, Dzunurain, yang memiliki dua cahaya, berkahwin dengan anak perempuan baginda Rasulullah SAW, dua anak baginda Rasulullah SAW. Akhlak pemalu yang ada kepada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu adalah membawa daripada ingatan kepada kita. Bahkan Rasulullah mengatakan, ketika Rasulullah duduk ketika itu di Bi'ru Aris, Nabi pergi ke Quba, Nabi rajin ke Quba. Kenapa? Kerana Nabi nak solat di situ, mendapatkan ganjaran. Masjid pertama yang dibina dalam Islam, Nabi pergi ke situ. Nabi selalu duduk di telaga Aris. Waktu itu telaga itu, Nabi akan merendamkan kakinya di dalam telaga tersebut. Nabi akan angkat kainnya untuk supaya segar kakinya direndam. Kata Abu Sa'id Al-Khudri yang diamanahkan untuk menjaga pintu supaya jangan sampai ada orang lalu dan masuk ke dalam tempat bersama dengan Rasulullah, tiba-tiba datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, aku nak minta izin untuk berjumpa dengan Rasulullah. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, wahai Rasulullah, datang Abu Bakar minta izin untuk bertemu denganmu. Kata Rasulullah, izinkan dia masuk kerana dia adalah ahli syurga, kata baginda Rasulullah. Masuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia angkat kainnya, melihat Rasulullah rendam, dia rendamkan kakinya. Dia angkat kainnya, direndangkan kakinya di dalam telaga tersebut bersama dengan Rasulullah, duduk di samping baginda Rasulullah. Kemudian sebentar lagi datang Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, mengatakan, aku nak minta izin jumpa dengan Rasulullah SAW. Kata Abu Sa'id, aku akan minta izin dulu. Minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Umar datang, dia minta izin untuk masuk bertemu denganmu. Kata Rasulullah, izinkan dia masuk, dia adalah ahli syurga. Masuk Sayyidina Umar, melihat ketika itu Rasulullah merendamkan kaki, mengangkat kainnya. Begitu juga dengan Sayyidina Abu Bakar. Maka duduklah Sayyidina Umar di samping Rasulullah, diangkat kainnya, direndamkan kakinya bersama dengan Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian setelah itu, rupanya datang pula Sayyidina Uthman bin Affan, mengatakan, aku ingin jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Sa'id, aku minta izin dulu kepada Rasulullah. Kata Abu Sa'id, wahai Rasulullah, datang Uthman, dia minta izin jumpa denganmu wahai Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, izinkan dia masuk kerana dia juga ahli syurga, kata baginda Rasulullah. Tapi kata Abu Bakar dan Umar, pelik pada waktu itu Rasulullah turunkan kainnya. Dia turunkan kainnya, maka masuk Sayyidina Uthman. Dan Sayyidina Uthman pun masuk. Tak ada ruang di sebelah baginda Rasulullah kecuali di hadapan Rasulullah.
dia masukkan kakinya, direndam bersama dengan pakaiannya ke dalam air tersebut. Kata Rasulullah SAW, kata Sayyidina Abu Bakar, wahai Rasulullah, tadi kami datang kamu selak kainmu. Ketika Umar datang kamu selak kainmu. Tapi kenapa ketika Uthman datang kamu turunkan kainmu? Kamu lihat bagaimana Uthman, dia juga tidak mengangkat kainnya kerana dia seorang yang pemalu. Malaikat pun malu kepada Sayyidina Uthman. Kata Rasulullah SAW, demikian akhlak Sayyidina Uthman, seorang yang sangat pemalu, dipuji oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali karamallahu wajhah terkenal dengan kepahlawanannya dan dengan kepimpinannya, begitu juga dengan kejujurannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang sangat zuhud dalam kehidupannya, tinggi akhlaknya, ilmunya luar biasa, disebut dengan Babul Madinah. Begitu juga pintu Madinah, pintu keilmuan. Demikian disebutkan dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang diiktiraf oleh baginda Rasulullah SAW, yang disebut oleh Rasulullah SAW, wahai Ali, ketika mana Sayyidina Ali merasa sedih ketika Nabi mempersaudarakan di antara Muhajirin dan Ansar, dipersaudarakan di antara para as-sahabah, semuanya dipasang-pasangkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tinggal Sayyidina Ali kata ketika itu tak ada pasangan, tak ada yang disaudarakan. Kata Sayyidina Ali, aku siapa wahai Rasulullah? Siapa yang aku dapat dipasangkan? Tak ada lagi baki daripada mereka. Kata Rasulullah SAW, wahai Ali, tidak engkau kau ridha aku menjadi saudaramu? Kata baginda Rasulullah SAW, demikian ketika Sayyidina Ali sedih ketika diamanahkan oleh Rasulullah untuk dia jaga Madinah ketika itu dalam panggilan peperangan. Dia nak, kerana Sayyidina Ali ni orangnya adalah semangatnya dalam peperangan, seorang pahlawan yang bercita-cita untuk syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi waktu itu diamanahkan oleh Rasulullah untuk tinggal di Madinah. Sedih dia. Kerana kata Rasulullah SAW, wahai Ali, tidakkah kamu rida kedudukan kamu seperti mana Harun kepada Musa? Demikian iktirafan baginda Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. 4 para as-sahabah baginda Rasulullah. Itu baru 4 yang kita sempat untuk ceritakan waktu malam ini. Demikian besar dan tingginya akhlak mereka. Kalau nak diperhalusi satu-satu, dari akhlak mereka ini tak cukup waktu kita untuk membicarakan. Tinggi, mulia, hebat akhlak sahabat baginda Rasulullah SAW. Kalau itu pun kita kagum mendengarnya, kalaupun itu kita rasa hebat dah akhlak itu, ketika Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah Muhammad berada di atas akhlak yang terpuji. Kita kagum dengan akhlaknya Sayyidina Abu Bakar, kita kagum dengan akhlaknya Umar, kita kagum dengan akhlaknya Uthman, kita kagum dengan akhlaknya Ali karamallahu wajhah. Demikian sebenarnya kita sedang mengagumi gurunya, pendidiknya, baginda Rasulullah SAW. Demikian ketika mana kita membicarakan tentang Rasulullah, sebenarnya kita sedang kagum kepada penciptanya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kesinambungan ini adalah merupakan rantaian yang cukup bermakna, sehingga Nabi mengatakan al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Yang mana ketika mana kita nak dapatkan daripada kesan-kesan dan juga untuk kita cuba untuk mendekati, maka ada rantaian yang patut untuk kita sambung, sehingga akhirnya rantai itu akan bersambung dan bersambung sampailah kepada Habibur Rahman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekatilah para ulama, duduklah dalam majlis-majlis para ilmuwan, hadirlah dalam majlis ilmu, hadirlah dalam majlis zikir dan maulid, kerana itu merupakan rantaianmu untuk menyambungkan hubunganmu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu akan kagum dengan akhlaknya guru ini, dengan syekh ini, dengan maulana ini, akhlaknya, dengan sifatnya yang mulia, dengan ilmu yang tinggi. Maka pastilah pada waktu itu kamu akan merindui kepada sumber akhlak itu, kepada sumber ilmu itu, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, ketika mana dia melahirkan daripada kitab maulid ini, tidak lain adalah supaya kita membacanya, sehingga akhirnya kita dapat untuk mengenal dan dekat dengan baginda Rasulullah SAW melalui kecintaan yang dia sendiri rasai. Kerana seseorang itu tidak akan faham erti cinta kecuali daripada seorang pecinta yang sebenarnya. Tak akan kita merasakan cinta yang sebenar kecuali daripada orang yang tahu akan erti cinta yang sebenarnya. Maka kita membaca tadinya kisah dan juga karangan dari seorang pencinta yang luar biasa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dapat untuk nak tahu daripada bait-bait syair
yang telah pun dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam menggambarkan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan faham apa erti cinta sebenarnya yang kita sebutkan dengan mabuk cinta, yang disebutkan kerana luar biasanya luahan-luahan yang telah pun diletakkan dalam bait-bait syairnya menggambarkan kerinduan dan kecintaannya kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau Hassan bin Thabit yang hidup di zaman baginda Rasulullah pun memuji kepada Rasulullah di hadapan Rasulullah, Nabi sendiri tak pernah menghalang ketika itu pujian para sahabat kepadanya. Dan lebih hebat lagi, bukan kata sahabat memuji Nabi, bahkan Nabi memuji diri Nabi SAW. Walaupun Nabi seorang tawaduk, walaupun Nabi SAW bukan orang yang suka untuk memuji dirinya, kerana Nabi SAW orangnya tawaduk, akan tetapi Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhar, aku adalah penghulu kepada anak Adam, tapi aku bukan berlagak, kata baginda Rasulullah, tetapi Allah yang perintahkan aku untuk beritahu kepada kamu, untuk aku puji diri aku supaya kamu kenal hakikat yang sebenarnya, kerana Nabi SAW disuruh untuk menyampaikan hakikat yang sebenarnya. Fi biyadi liwa'u hamdi Adam wa dunahu tahta liwa'i. Tak cukup dengan itu, nanti di mahsyar aku yang akan pegang panji itu. Bukan Adam, bukan Nuh, bukan Ibrahim, bukan Musa, bukan Isa, bukan nabi-nabi yang lain. Biyadi, di tangan aku, kata baginda Rasulullah, panji kepujian itu. Bahkan yang akan duduk di bawahnya, yang akan nak dekat dengannya, bukan calang-calang orang, iaitu para nabi termasuk Nabi Adam dan juga para nabi yang lainnya. Semuanya akan nak duduk di bawah liwa'ul hamdi yang dipegang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan ana awwalu syafi'in wa musyaffa'. Aku adalah orang yang pertama yang memberikan syafaat, kata baginda Rasulullah SAW, yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi memuji dirinya kerana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahu akan hakikat ini, untuk memberi faham kepada kita kedudukan mulia baginda Rasulullah yang layak untuk dipuji, yang layak untuk kita nyatakan dari kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tahniah kepada pihak penganjur yang menganjurkan program seumpama ini, kerana ini adalah merupakan daripada program yang sebenarnya bertepatan dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT untuk kita bergembira. Tepat kegembiraan yang kita gambarkan kepada nikmat, kepada rahmat, kepada kurnia Allah SWT. Kul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu, diperintahkan oleh Allah untuk bergembira. Kita juga bertepatan dengan apa yang kita lakukan ini adalah dengan kemuliaan yang ada kepada baginda Rasulullah untuk melahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat diutuskan baginda Rasulullah SAW, para sahabat tak berhenti ketika itu berterima kasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau para sahabat nak berterima kasih pada Rasulullah, sudah tentulah dengan cara mereka bertemu dengan Nabi, mereka beri hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka Rasulullah itu ada berada di depan mereka. Takkan kita nak beri hadiah kepada Rasulullah, Rasulullah tidak ada daripada fizikalnya dengan kita. Maka ini salah satu hadiah yang boleh kita berikan kepada Rasulullah. Banyak bersalawat kepada Rasulullah, mengingati kepada Rasulullah. Kita mengadakan perkumpulan yang baik, dikumpulkan para alim ulama, kita duduk dan beriktikaf di masjid, dan kita telah pun bersama-sama mendengarkan daripada nasihat-nasihat yang ianya semuanya adalah merupakan hadiah yang akan diberikan kepada Rasulullah. Maksudnya Nabi akan gembira dengan amalan ini, Nabi akan gembira dengan berita ini. Ini hadiah yang cukup berharga, yang pastinya akan mudah-mudahan menggembirakan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, perempuan rahmati oleh Allah, oleh kerana itu marilah sama-sama kita memperkasakan diri kita di dalam kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kecintaan ini tanda iman. Kecintaan ini adalah merupakan tanda kita benar-benar ingin untuk menghidupkan sunnah dan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kehidupan kita ini adalah cerminannya baginda Rasulullah SAW. Bangun tidur kita sampai kita tidur lagi, demikian yang diajarkan oleh Rasulullah. Dalam semua perkara ada sentuhan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kepada pihak masjid yang telah menganjurkan majlis pada malam ini. Dengan majlis yang besar seumpama ini, subhanallah, dengan kehadiran dari tuan-tuan dan puan-puan, keselesaan yang ada adalah tungkus lumus dari pihak masjid dan juga daripada pihak majlis ta'lim Sawa' as-Sabil yang telah pun
mereka itu daripada awal lagi mempersiapkan persiapan dalam Maulid Akbar Majlis Ta'lim Sawa' As-Sabi' ini. Tahniah diucapkan kepada mereka yang telah membantu untuk merealisasikan majlis pada malam ini. Mudah-mudahan Allah berikan ganjaran yang besar dengan usaha-usaha mereka, baik itu dengan pengorbanan harta, pengorbanan daripada diri mereka dan juga dari tenaga mereka, idea dan sebagainya, digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang besar, menjadi sebab untuk dapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kebaikan itu mengalir dalam rumah tangga mereka. Mereka memudahkan kita untuk datang ke tempat yang baik. Allah berikan kebaikan dalam keluarganya, kepada anak-anak dan zuriatnya. Diberikan oleh Allah kebaikan kepada ibu bapanya. Dan mudah-mudahan kita semua juga yang hadir di sini diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada para asatidzah, Ustaz Bashir yang juga baru balik daripada Kerala, sanggup untuk datang mengisi waktu kita pada malam ini dan memberikan panduan kepada kita. Ustaz Iqbal Hanif dan juga akhina Al-Habib Muhammad bin Mustafa Al-Haddad yang hadir daripada Johor, Masya Allah, untuk bersama dengan kita memberikan ucapannya. Terima kasih kepada Ustaz Abdullah Azam yang sebagai pengurus kepada masjid ini, dan juga para imam dan juga Bilal dan semua ahli jawatan kuasa yang telah pun memberikan kita ruang, bukan hanya pada malam ini, pada setiap Rabu setelah Isyak kita akan adakan majlis ta'lim Sawa' As-Sabil. Mereka berikan sokongan, Masya Allah, tabarakallah, sehingga kita dapat untuk memanfaatkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk dihidupkan dengan majlis ilmu. Terima kasih para habaib yang saya tak mampu sebutkan satu persatu namanya. Minta maaf kalau tak didudukkan di depan ini. Tapi saya rasa lebih selesa duduk dekat dinding sana, masya-Allah. Para asatidzah, Ustaz Said, saya tengok Al-Yaman ni, begitu juga para asatidzah yang mungkin tak dapat untuk kita nak berikan kedudukan yang sewajarnya, minta maaf tanpa mengurangkan rasa hormat dan juga ta'zim kepada para habaib dan para asatidzah, para alim ulama dan semua yang hadir. Jazakumullah khair yang telah hadir meramaikan majlis kita pada malam ini. Yang tak dapat hadir kerana uzur ataupun jauh, mudah-mudahan seperti mana yang kata Nabi SAW, dia pun akan mendapatkan ganjaran yang sama walaupun di mana-mana mereka berada, kerana mereka juga turut bersama sebenarnya di dalam majlis ini. Dan mudah-mudahan Allah juga bersamakan orang-orang yang dulu pernah bersama dengan kita, dan Allah berikan ganjaran kepada mereka dan mengalir terus kepada mereka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala kebaikan-kebaikan mereka. Pendahulu kita di kalangan orang-orang yang beriman, minal mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum amwat ya rabbal alamin. Dan ya Allah, pandanglah kami ya Allah dengan pandangan rahmat-Mu. Ya Allah, pandanglah hati kami yang sekarang ini sedang subur cinta kepada Nabi-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya kami memohon kepadamu, segala hajat kami Kau kabulkan ya Allah, segala permintaan kami Kau terima ya Allah, segala kecintaan yang tulus ini Kau sampaikanlah kepada Rasulullah, dan ya Allah, jadikanlah kecintaan ini menjadi sebab untuk kami bersamakan dengan kekasih-Mu sallallahu alaihi wasallam nanti di dalam syurga-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, umur kami ini ada limit dan hadnya. Engkau yang tahu bila waktu yang akan sampai kepada kami ya Allah. Engkau maha tahu, pasti setiap kami akan sampai waktunya yang telah Engkau tetapkan ya Allah. Akan tetapi satu yang kami mohon kepadamu ya Allah, ketika sampai waktu itu, ambillah kami sedang sujud kepadamu ya Allah. Ambillah kami ya Allah ketika kami sedang berzikir kepadamu ya Allah. Ambillah kami ketika kami melakukan amal soleh. Ambillah kami ya Allah ketika mana kami bersalawat kepada Nabi Muhammad ya Allah. Ambillah kamu di tempat-tempat kami, tempat-tempat yang baik ya Allah. Ambillah kami ya Allah dengan husnul khatimah ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sebagaimana Kau kumpulkan kami di sini ya Allah, kumpulkan kami di mahsyar bersama Nabi Muhammad di bawah liwaul hamdi ya Rabbal Alamin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, hilangkanlah dahaga kami ya Allah ketika Engkau berikan hadiah kepada Nabi Muhammad, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah mengurniakan kepada Engkau wahai Rasulullah Muhammad telaga Kautsar ataupun sungai Kautsar, yang disebutkan sungai yang mempunyai kebaikan yang banyak dan sedap rasanya. Nabi SAW mengatakan, ya Allah, aku nak jadikan sungai itu untuk minum umatku. Allah hadiahkan kepada Nabi, tapi Nabi berikan kepada umat, sehingga dijadikan satu telaga yang disebutkan haud baginda Rasulullah, yang kalau seorang itu minum tak akan dahaga selama-lamanya. Ya Allah, berikan kepada kami ya Allah, setiap daripada kami ya Allah, cawan yang telah Kau sediakan
di telaga haud baginda Rasulullah yang lebih banyak daripada bintang-bintang di langit ya Allah adalah bahagian-bahagian kami nanti ya Allah untuk minum dari telaga haud Nabi Muhammad sehingga kami tak akan dahaga selama-lamanya sehingga masuk ke dalam syurga-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami datang dari pelosok dan juga dari tempat-tempat yang berbeza. Ada di antara kami datang dari jauh ya Allah. Ya Allah, berikan ganjaran setiap dari langkah kaki. Golekkan daripada kenderaan kami ya Allah. Ganjarilah kami dengan ganjaran yang besar di sisi-Mu ya Allah. Jadikanlah dia sebab kemantapan langkah-langkah kami di atas sirat-Mu ya Allah. Jangan seorang pun daripada kami yang tergelincir jatuh ke dalam neraka-Mu ya Allah. Jangan ada anak-anak kami yang jatuh ke dalam neraka-Mu ya Allah. Jangan ada ibu bapa kami yang jatuh dalam neraka-Mu ya Allah. Jangan ada orang yang kami kasih jatuh dalam neraka-Mu ya Allah. Selamatkan kami semua ya Allah untuk masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Dikumpulkan bersama Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Minta maaf kepada semua kalau sekiranya majlis pada malam ini agak panjang daripada waktu-waktu yang lain. Tapi mudah-mudahan waktu yang kita duduk ini akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran, dengan bahagian yang terbesar. Amin. Dan menggembirakan kita waktu ketika Allah mengatakan pada waktu ini, pada hari Rabu, pada saat ini, pada waktu ini kau telah melakukan ini, kau mengingati Nabi-Mu, kau telah memuji Nabi-Mu, kau telah berzikir kepada aku. Waktu itu pasti kita adalah orang paling bergembira pada waktu itu untuk kita menjawab dengan penuh bangga, ya Allah, aku duduk berzikir, aku duduk ketika itu berselawat, aku duduk ya Allah berdoa kepadamu, maka kita akan bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan di semua amalan kita diterima oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.